seterusnya untuk ini saya teruskan dalam untuk ini untuk menjemput yang keduanya, pembentangan yang kedua, iaitu Profesor Madya Dr. Wong Sau-wei, ya, iaitu pakar perunding neurologi pediatrik yang akan bentangkan tajuk ancaman digital dan juga epilepsi. Apa khabar Prof Wong? Khabar baik Dr. Sabaria. Alhamdulillah. Selamat petang semua peserta. Ya. Macam mana yang ini banjir tidak terkesan ya Dr. Wong? Tak ada. Di sinilah. Di sinilah. Okey. So saya dapatkan sedikit bacakan sedikit biodata Prof ya. Associate Prof Dr. Wong merupakan senior consultant pediatric neurologist in this Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis Universiti Kebangsaan Malaysia, ya, dan juga merupakan ketua jabatan, ya, Head of Department of Pediatrics di hospital yang sama, ya, dan juga he is an executive committee member of Epilepsy Council of Malaysia, dan juga the chapter of child neurology and developmental pediatrics of the Malaysian Society of Neurosciences, and past national delegate of the Asian and Oceanian Child Neurology Association. Ya, dan kajian Prof Wong adalah merupakan termasuk di situ ialah epilepsi, cerebral palsy dan juga spinal dysraphism. Betul ya sebut itu? Betul. Prof Wong. Okey, dan Prof Wong akan membentangkan topik ancaman digital dan juga epilepsi. So dipersilakan Prof Wong. Terima kasih ya Dr. Sabaria, dan selamat petang peserta-peserta yang sudi menghadiri. Izinkan saya share slide ya, kongsi slide. Okey, boleh nampak tak dengan jelas slide saya? Boleh. Boleh ya? Okey, saya teruskan. Now, saya difahami ya, ancaman digital telah dikupas ya dalam webinar ketiga. Antara ancaman umum ya kepada kanak-kanak ialah obesity yang berlaku kalau screen time ya keterlaluan, gangguan tidur, gangguan perkembangan kanak-kanak kecil terutamanya dalam domain perkembangan sosial dan bahasa, dan gangguan kelakuan. Ada fenomena baru ya di mana dipanggil problematic internet use di antara kanak-kanak, antara 4 hingga 8% kanak-kanak ada masalah addiction ya, ketagihan, dan juga internet gaming disorder. 8.5% kanak-kanak di USA ya berumur 8 hingga 18 tahun ada masalah internet gaming disorder. Ancaman kepada umum ya, bukan pesakit epilepsi sahaja, yang lain merupakan kemerosotan akademik. Di Amerika lagi, kajian telah menunjukkan di pelajar universiti tahun pertama, untuk setiap jam penggunaan social media atau skrin ya sehari, purata sehari, akan menyebabkan penurunan dalam GPA sebanyak 0.05 hingga 0.07. Selain daripada itu, risiko penggunaan alkohol, rokok dan aktiviti seksual lebih awal juga berlaku ya. Bully cyber telah dikupas ya, dan juga sexting ya. 12% pelajar remaja antara 10 hingga 19 tahun pernah kirim foto berunsur seks kepada teman-teman mereka. Selain itu, risiko privacy media juga boleh terdedah dengan penggunaan digital ya. Sebelum kita mengupas apa ancaman kepada pesakit epilepsi, kita perlu tak ketahui apakah itu epilepsi ya. Mungkin ada setengah guru-guru yang dalam audiens ya pernah melihat slide-slide berikutnya, sebab saya telah memberi webinar kepada guru-guru pendidikan khas ya, Simiosen 2 tahun ini ya, dalam tahun ini dan tahun lepas. Okey, apakah epilepsi? Otak kita terdiri daripada berbilion sel-sel saraf atau neuron, dan fungsi sel saraf ini ialah untuk menjana impuls elektrik
supaya boleh mengawal pergerakan, pemikiran, perasaan, kesedaran dan deria kita. So neuron dalam keadaan yang terkawal, dan keadaan terkawal ini bergantung kepada bahan kimia atau neurotransmitter dalam otak yang berperanan penting untuk transmisi impuls elektrik, dan keadaan neurotransmitter yang merangsang dalam otak dalam keadaan normal adalah seimbang dengan sistem neurotransmitter yang menghalang dalam keadaan yang seimbang, seperti berikut. So di dalam keadaan normal seperti tuan-tuan dan puan-puan sekarang duduk mendengar webinar, sistem merangsang dan sistem menghalang dalam keadaan yang normal, yang seimbang. Tetapi jikalau sistem yang merangsang itu melebihi sistem menghalang dalam otak kita, terdapat ketidakseimbangan transmisi impuls elektrik itu, ini akan menyebabkan serangan sawan. Dan sesiapa sahaja antara kita boleh kena serangan sawan jikalau ambang sawan kita dilebihi oleh neurotransmitter yang merangsang. So, serangan sawan itu disebabkan oleh impuls elektrik saraf yang berlebihan yang berlaku secara mengejut. Dan fenomena yang kita nampak di luar ialah pertukaran kepada pergerakan, kelakuan, perasaan atau kesedaran pada pesakit yang mengalami sawan. Dan apakah itu epilepsi? Epilepsi kita yang dimaksudkan ialah bila risiko sawan itu adalah tinggi. Bermaksud jikalau risiko sawan berulang tinggi ataupun telah berlaku sekurang-kurangnya 2 kali sawan tanpa sebab, itu kita panggil epilepsi. So sawan merupakan gejala kepada penyakit epilepsi. Epilepsi merupakan penyakit dan sawan adalah gejala yang kita lihat. Apakah punca-punca epilepsi? Epilepsi mungkin disebabkan pembikinan struktur otak yang kurang sempurna dalam janin yang menyebabkan ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak, atau pendarahan otak seperti orang dewasa yang mengalami stroke. Pendarahan otak boleh menyebabkan punca epilepsi, ataupun faktor-faktor genetik di dalam seseorang itu, atau selepas jangkitan kuman dalam otak, atau penyakit metabolik. Ini antara sebab-sebab yang penting dalam kanak-kanak. Dan pesakit yang mengalami epilepsi bukan sawan sentiasa, sawan boleh berlaku lebih kerap jikalau ada setengah-setengah pesakit terdedah kepada cahaya berkelipan, atau kurang tidur, atau keletihan fizikal atau mental, atau tekanan emosi, atau apabila mereka kurang sihat atau demam. So ini merupakan pencetus sawan yang boleh menyebabkan sawan berlaku lebih kerap. So secara khususnya kepada pesakit epilepsi, ancaman digital boleh menyebabkan kawalan sawan merosot kerana fenomena photosensitivity yang saya akan bentangkan sebentar lagi, gangguan tidur, keletihan mental, kurang kecergasan fizikal, pematuhan ubat yang terjejas disebabkan corak hidup telah berubah, dan obesiti. Selain itu, mereka juga berisiko menerima maklumat yang salah mengenai epilepsi atau mengenai vaksin, terutama pada zaman pandemik sekarang, dan juga kerana stigma sosial yang begitu tinggi terhadap epilepsi, mereka juga berisiko dibuli di laman sosial. Pandemik ini telah menyebabkan di Amerika 25% pesakit epilepsi melaporkan sawan yang lebih kerap, dan kebanyakan pesakit ini pesakit dewasa report kekurangan tidur sebagai punca utama
epilepsi bertambah, sawan bertambah dan juga kekurangan senaman ya dalam kajian dari Amerika Syarikat. Apa itu fenomena photosensitivity yang telah saya sebentar tadi ya, bincangkan sebentar tadi. Dia merupakan sawan yang dicetus oleh cahaya berkelipan atau corak yang berselang-seli. Seperti ya apabila main video game ya yang berkelip-kelip dan dengan cepat, dan kelipan itu berlaku antara 16 hingga 20 kelipan per saat atau 16 hingga 20 hertz per saat. Biasanya berlaku pada pesakit perempuan berumur 7 hingga 19 tahun yang mengalami penyakit generalized epilepsy. Ya. So sawan itu senang dicetus oleh cahaya berkelipan dan para guru mungkin pernah dengar ya kartun Pokemon yang telah disiarkan di Jepun ya pada tahun 1997 hanya selama 4 saat yang mengandungi cahaya merah biru. Seramai 685 kanak-kanak telah dimasukkan ward ya kerana kurang sihat dan kebanyakan mereka 560 mengalami sawan selepas menonton kartun episod itu ya 4 saat saja. Di UK video promosi untuk Olympics 2012 yang ditayangkan pada 2007 yang lebih kurang 2 hingga 3 saat juga menyebabkan 30 orang mengalami sawan dengan menonton video promosi yang pendek sahaja. Dan sejak tahun 1981, mainan video seperti Super Mario World, Super Bomberman 2, Street Fighter 2 telah dikaitkan dengan mencetuskan sawan. So ini yang saya maksudkan dengan fenomena photosensitivity, di mana pesakit ini sedang membuat ujian elektroencephalografi ya EEG untuk mengesan sawan, dan semasa ujian ini dilakukan, cahaya berkelipan dipancarkan untuk mencetuskan sawan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ya, saya akan tayangkan video di mana cahaya berkelipan dipancarkan dan pesakit itu mengalami sawan ya. Itu okey, kalau saya ulang ya, sawan dia ringkas saja, pendek tapi itu merupakan sawan ya, di mana tangan dia bergetar sebentar ya, lihat. Okey, sekarang itu dia sawannya berlaku ya. So itu dimaksudkan dengan photosensitive epilepsy ya. Apakah seperti yang Dr. Safina bentangkan tadi, apakah pengesyoran American Academy of Pediatrics mengenai masa screen or screen time ya, yang untuk kanak-kanak berumur kurang dari 18 bulan, elakkan any screen time kecuali untuk perbuatan video untuk interaksi sosial dengan keluarga. Untuk kanak-kanak berumur 18 hingga 24 tahun, kandungan skrin berkualiti tinggi dan bersama ibu bapa disyorkan. Untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun, kurang dari 1 jam sehari, dan untuk kanak-kanak berumur lebih dari 5 tahun, kurang dari 2 jam sehari, disyorkan oleh AAP. Dan kita tahu memang masalah penggunaan berlebihan telah berlaku sebelum pun ya pandemik berlaku, di mana 68% kanak-kanak menggunakan skrin lebih dari 2 jam di Amerika, 72% kanak-kanak berumur kurang dari 8 tahun menggunakan alat mudah alih, dan 6% kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun mempunyai telefon pintar. Saya rasa ini lebih ketara sekarang, di mana antara remaja ya 75% mempunyai telefon pintar dan 25% sentiasa berada di sesawang, always connected to the internet. Lebih daripada 70% remaja ini mengandungi lebih daripada satu akaun social media, dan mainan video 80% keluarga mempunyai alat mainan video, terutamanya kanak-kanak lelaki, di mana lebih dari 91% mempunyai game konsol dan 84% memain secara sesawang ya.
Apakah masalah kita di Kuala Lumpur? Ya, kajian ini dilakukan oleh pelajar perubatan tahun 5 dalam modul SSM mereka tahun 2017 untuk melihat penggunaan alat mudah alih di kanak-kanak prasekolah berumur 3 hingga 4 tahun di Kuala Lumpur, di mana kita telah mendapati lebih kurang 47% menggunakan lebih dari 2 jam sehari dan 67% kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun menggunakan lebih dari 1 jam sehari, melebihi apa yang disyorkan oleh Academy of America Pediatrics. Dan di mana mereka menggunakan alat mudah alih di tempat awam, di dalam kereta, dalam ruang bilik ruang tamu, di tempat makan meja makan dan di dalam bilik tidur. Dan untuk apa kanak-kanak 3 hingga 4 tahun menggunakan alat mudah alih semasa ibu bapa membuat shopping untuk mengurangkan kanak-kanak dari menangis, semasa ibu bapa membuat kerja rumah, semasa makan dan untuk meletakkan kanak-kanak tidur. Ini antara sebab-sebab yang digunakan menggunakan alat mudah alih. Dan sebab utama untuk menonton movie, menonton kartun, main game dan ada juga untuk educational application untuk pembelajaran. So sebab utama penggunaan ialah menonton kartun di ruang tamu semasa ibu bapa membuat kerja rumah antara di kalangan kanak-kanak prasekolah 3 hingga 4 tahun. Di Kanada, selain daripada screen time, tidur dan aktiviti fizikal telah dimasukkan dalam garis panduan kehidupan gaya hidup sihat, di mana disyorkan kanak-kanak berumur 5 hingga 13 tahun tidur perlu antara 9 hingga 11 jam dan untuk kanak-kanak berumur 14 hingga 17 tahun tidur perlu antara 8 hingga 10 jam. Masa skrin rekreasi untuk rekreasi bukan untuk pelajaran perlu kurang dari 2 jam dan aktiviti fizikal secara sederhana atau kuat aktiviti yang moderate hingga kuat lebih dari 1 jam satu hari. Dan di kalangan pesakit epilepsi yang mereka membuat kajian, didapati pesakit epilepsi menggunakan 8.7 jam setiap hari untuk skrin berbanding dengan pesakit yang tanpa epilepsi 8 jam dan berbanding dengan kanak-kanak normal 7.4 jam. Bermaksud kanak-kanak yang mengalami epilepsi menggunakan skrin lebih daripada kanak-kanak normal dalam kajian tersebut. Dan untuk kanak-kanak yang mengalami epilepsi dalam kajian yang sama, mereka tidur purata 10.2 jam sehari dengan separuh daripada memenuhi panduannya lebih yang telah saya bincangkan tadi. Masa skrin telah dibincangkan 8.7 jam, hanya 5.4% yang memenuhi panduannya, kurang dari 2 jam sehari. Dan aktiviti fizikal 5.8 jam seminggu, kurang daripada 7 jam seminggu dan hanya 32% memenuhi panduan yang disyorkan oleh Kanada. Berbanding dengan kanak-kanak normal, kanak-kanak epilepsi, semua pencapaian tidak berapa elok berbanding dengan kanak-kanak normal, di mana 25.7% tidak memenuhi mana-mana garis panduan berbanding dengan kanak-kanak normal 20.6%. 60.5% memenuhi hanya satu garis panduan dan 13.5 memenuhi 2 garis panduan berbanding dengan kanak-kanak normal 25.3% dan hanya 0.3%, hampir semua tidak, sangat sikit memenuhi 3 garis panduan, hampir semua tidak memenuhi garis panduan berbanding dengan kanak-kanak normal 2.8. So antara kanak-kanak normal pun yang memenuhi garis panduan sangat rendah.
kanak-kanak yang mengalami epilepsi lagi rendah ya, memenuhi garis panduan ketiga-tiga yang disyorkan. Apakah hubungan masa skrin dengan obesiti? Seperti yang saya cakap, 75% remaja mempunyai telefon pintar dan didapati bahawa remaja mempunyai risiko 5 kali ganda overweight lebih berat jikalau menonton televisyen lebih dari 5 jam sehari berbanding daripada yang kurang dari 2 jam. Sebab itulah disyorkan untuk kurang dari 2 jam rekreasi screen time. Ini disebabkan kekurangan physical activity, iklan makanan kalori tinggi yang selalu disiarkan, dan semasa menggunakan skrin, kanak-kanak berlebihan makan snack, dan kerana pola tidur jaga terganggu semasa jikalau menggunakan skrin dengan terlebih. Pandemik 19 ini telah menyebabkan satu fenomena baru yang dipanggil COVIDicity yang di mana secara meledak kanak-kanak yang obesiti meningkat Apakah kesan obesiti kepada pesakit epilepsi? Ia boleh menyebabkan dos ubat tidak mencukupi kerana berat badan kanak-kanak telah naik, dan untuk kanak-kanak yang menggunakan ubat sodium valproate yang mempunyai kesan sampingan meningkatkan selera, kesan ini akan lebih ketara di mana kanak-kanak itu akan makan lebih, berat badan akan tambah, selera akan tambah, dan dos ubat akan tidak cukup juga dan risiko jangka panjang seperti penyakit jantung dan kencing manis merupakan risiko jangka panjang untuk pesakit epilepsi. Apa pula hubungan gangguan tidur dengan masa skrin? Kerana menggunakan skrin terlalu banyak, kita tidur jaga atau dipanggil sleep-wake cycle akan terbalik Mereka seperti Pak Gad saya bagi tahu pesakit saya, kamu telah menjadi Pak Gad di mana tidur masa malam, pagi dan jaga masa malam. Disebabkan kandungan yang merangsang sebelum tidur, jikalau pesakit menggunakan game yang stimulate mereka, ini akan merangsang otak mereka supaya tidak tidur juga disebabkan cahaya terang daripada skrin. Ini akan mengurangkan penghasilan dan rembesan satu hormon melatonin yang membantu kita tidur. Semua orang tidur pada waktu, kebanyakan orang tidur masa malam dan jaga waktu siang, disebabkan oleh hormon ini yang dirembes oleh pineal gland yang terletak dalam otak, dan rembesan ini berlaku waktu malam dan kurang sewaktu siang dan jikalau terdapat cahaya terang atau daripada mana-mana source dia akan mengurangkan rembesan dan penghasilan melatonin, dan ini risiko jikalau kanak-kanak menggunakan alat mudah alih sebelum tidur di mana melatonin tidak akan dirembes. Juga kekurangan aktiviti fizikal akan yang akan membantu tidur akan kurang jikalau kanak-kanak menggunakan skrin terlalu banyak Okey. Apakah masalah tidur di kalangan pesakit epilepsi? Ini kajian yang dilakukan di UKM beberapa tahun lalu. Antara 92 pesakit epilepsi kita berbanding dengan adik-beradik mereka, kita telah dapat bahawa pesakit kita mempunyai lebih gangguan tidur berbanding dengan adik mereka, dan lebih ramai pesakit perlu tidur dengan ahli keluarga lain. Dan antara masalah khusus pesakit epilepsi semasa untuk tidur ialah susah nak mau jatuh tidur, susah untuk mengekalkan tidur selepas jatuh tidur, dan masalah peralihan tidur jaga kitaran tidur jaga terganggu dan kita dapati bahawa jikalau sawan lebih teruk, sawan kurang terkawal, gangguan tidur akan lebih teruk juga So ini impak yang jikalau kanak-kanak menggunakan skrin terlalu banyak dan tidur terganggu, ini akan menyebabkan
kawalan sawan yang merosot. Di Taiwan telah didapati kanak-kanak berumur 1 hingga 6 tahun yang mengalami epilepsi, mereka tidur lebih lambat, bangun lebih lambat dan mempunyai gangguan tidur yang lebih teruk. Sekarang saya akan membincang mengenai masalah epilepsi, masalah kelakuan dan masalah pembelajaran ya yang berlaku di kalangan pesakit-pesakit epilepsi. Untuk para guru, kadar masalah pembelajaran tanpa epilepsi di antara 2 hingga 10% kanak-kanak. Kadar epilepsi hanya 0.5% kanak-kanak. Tetapi jikalau kita campur kedua-dua ya, epilepsi, pesakit epilepsi, berapa banyak ya daripada mereka mengalami masalah pelajaran, setinggi 25% ya pesakit epilepsi mempunyai masalah pembelajaran. Masalah itu mungkin disebabkan oleh kecederaan otak yang menyebabkan epilepsi dan juga masalah pembelajaran, ataupun epilepsi menyebabkan kecederaan otak dan kecederaan otak itu menyebabkan masalah pembelajaran, ataupun epilepsi sendiri ya menyebabkan masalah pembelajaran. Ya, ada berbagai mekanisme yang dicadangkan hubungan antara epilepsi dan masalah pembelajaran. Dan pesakit epilepsi IQ ya kurang sikit ya daripada kanak-kanak sihat, 94.5 berbanding dengan kanak-kanak sihat 105, dan punca disebabkan oleh mungkin kecederaan otak ya, ataupun sawan yang tidak terkawal, ataupun epilepsi, encephalopathy epilepsi, atau sawan yang tidak dikenali ya, di mana terdapat sawan dalam otak tapi di luaran tak nampak epilepsi ya, sawan yang tidak dikenali, ataupun disebabkan oleh kesan sampingan ubat yang diberi untuk mengawal epilepsi. So inilah antara punca masalah pembelajaran di kalangan pesakit yang mengalami epilepsi. Dan selain daripada itu terdapat stigma komuniti terhadap epilepsi, di mana pesakit-pesakit epilepsi dididik dalam persekitaran yang terlindung ya oleh ibu bapa dan para guru. Mungkin terdapat jangkaan atau harapan yang lebih rendah terhadap anak mereka, menyebabkan potensi penuh anak-anak tidak tercapai. Dan jikalau sawan berlaku di sekolah, ini akan menyebabkan rendah keyakinan diri kanak-kanak, interaksi sosial yang terjejas dan ketidakhadiran di sekolah meningkat. Ini juga menyumbang kepada masalah pembelajaran di kalangan pesakit epilepsi. Apakah kesannya masalah pembelajaran? Peluang pendidikan terhad ya, hanya 1/3 pelajar menghadiri sekolah menengah, dan untuk kanak-kanak yang mengalami epilepsi dengan IQ yang normal pun 1/3 akan gagal peperiksaan, dengan 1/3 memerlukan bantuan khas, 30% tiada pekerjaan dan 16% tersisih dari komuniti. Selain daripada itu, kualiti kehidupan pesakit epilepsi juga lebih rendah berbanding dengan kanak-kanak yang tanpa epilepsi. Apa pula dengan masalah kelakuan? Masalah kelakuan kadarnya tinggi ya di kalangan kanak-kanak epilepsi, sehingga lebih dari separuh mengalami masalah kelakuan, dan masalah kelakuan yang biasa, autisme, hyperactivity, delinquency ya, kemurungan atau depression, atau masalah sosial. Dan masalah melasa ini lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak normal. Contohnya ya, hyperactivity 23% di kalangan pesakit epilepsi, hanya 3 hingga 7% di kanak-kanak normal ya di Thailand. Apakah hubungan masa skrin dan kesihatan mental? Masa skrin yang tinggi boleh meningkatkan risiko kemurungan atau depression, keresahan atau anxiety, dan kurangkan daya tumpuan ya, poor attention ya dalam kanak-kanak yang mengalami epilepsi. Ini disebabkan oleh penggunaan media sosial yang keterlaluan dan juga menyumbang kepada informasi salah mengenai epilepsi. Dan kemurungan mempunyai kaitan berbentuk U dengan penggunaan sosial media, di mana
risiko kemurungan meningkat dengan penggunaan yang berlebihan atau tiada penggunaan, ya. So U-shape relationship dengan depression, ya. Dan didapati cara penggunaan media sosial secara pasif akan menyebabkan kurangnya kepuasan hidup. Jikalau pesakit atau ya, kanak-kanak remaja biasa ada tidak post, ya, hanya lihat saja media sosial, dia kurang puas, ya, berbanding dengan kanak-kanak yang ada post dalam media sosial, ya. Okey, so untuk cadangan bahagian akhir pembentangan saya, apakah cadangan menggunakan skrin, ya, kita yang boleh kita berikan kepada ibu bapa dan guru-guru kepada pesakit-pesakit kanak-kanak secara umum dan selepas ni kepada pesakit epilepsi. Kanak-kanak kita perlu adakan gaya hidup yang sihat, melibatkan 3 aspek, ya, yang saya bincangkan tadi mengenai skrin, masa tidur dan aktiviti fizikal, ya, seperti yang digariskan oleh panduan di Kanada. Ibu bapa perlu adakan pelan penggunaan skrin, ya. Tidak boleh membiarkan kanak-kanak menggunakan skrin sewenang-wenang dan sesuka hati, ya. Mesti ada pelan, masa dan lokasi menggunakan skrin, ya, untuk aktiviti yang bermanfaat. Masa galakkan skrin, masa dan lokasi tanpa skrin, ya, waktu makan atau di ruang tidur, ya, di kamar tidur. Dan masa skrin kreasi perlu kurang dari 2 jam. Elakkan alat dalam kamar tidur atau elakkan menggunakan skrin 1 jam sebelum tidur, ya, supaya tidak merangsang dan boleh atau mengurangkan penghasilan hormon melatonin. Dan ibu bapa dan ahli keluarga lain perlu menjadi pemimpin melalui teladan, ya, dan memantau penggunaan sendiri, ya, skrin. Jangan minta anak-anak tidak gunakan skrin tapi ibu bapa asyik online saja. Itu tidak akan berjaya, ya, dalam usaha kita mengurangkan masa skrin untuk kanak-kanak kita. Untuk rekreasi, ya, bukan untuk online teaching lah, ya. Dan ibu bapa juga perlu cari alternatif lain, ya, untuk aktiviti bersama atau untuk aktiviti bersendirian kanak-kanak apabila mereka sibuk, ya. Aktiviti membaca, game lain bukan online, ya, perlu buat, ya, bukan sahaja menggunakan skrin. Dan kita boleh cuba gunakan skrin untuk aktiviti yang bermanfaat seperti meningkatkan aktiviti fizikal. Terdapat banyak senaman online yang boleh dilakukan, ya. Mainan video dengan komponen senaman juga ada, ya, supaya meningkatkan aktiviti fizikal kanak-kanak supaya lebih cergas. Kita boleh gunakan aktiviti skrin untuk aktiviti pembelajaran dan interaksi sosial dengan keluarga, ya. Dan juga galakkan penggunaan bersama dengan ibu bapa supaya mengelakkan kandungan berunsur ganas atau seksual. Ibu bapa juga perlu mengajar, ya, kanak-kanak menggunakan media sosial secara hormat untuk mengurangkan risiko bully cyber dan sexting juga, ya. Dan khusus untuk pesakit epilepsi, akhirnya kita perlu kurangkan penggunaan skrin dalam bilik gelap, ya, sebab seperti yang saya cakap, fotosensitif itu lebih ketara dalam bilik gelap apabila cahaya lampu berkelipan berlaku, ya. Kita perlu cuba gunakan aplikasi untuk pesakit epilepsi, saya akan tunjukkan nanti, dan dapatkan maklumat daripada laman yang sahih seperti Facebook, ya, Persatuan Epilepsi Malaysia yang ditunjukkan di sebelah kiri ini, dan juga International League Against Epilepsy. Ada juga informasi dan maklumat untuk ibu bapa dan kanak-kanak dan para guru, ya, untuk digunakan untuk pesakit yang mengalami epilepsi. Ya, ini app, ya, contoh screenshot app yang dibuat oleh rakan saya Profesor Tan dari Jabatan Perubatan Dewasa, di mana boleh download secara free, ya, dan yang penting ialah dalam bahasa Melayu. Ini
dan Inggeris ya. Ini hanya satu-satu ya app mengenai epilepsi yang terdapat dalam bahasa Melayu yang boleh digunakan untuk mengetahui lebih lagi mengenai epilepsi ya. Baik untuk cikgu, para guru atau pesakit ya. Jikalau kamu nak download, kena tulis type epilepsi dan nama Dr. Prof Tan ya, sebab kalau type epilepsi dia app lain akan keluar ya. Dan untuk guru-guru, saya difahamkan terdapat guru-guru dalam meeting ini. Untuk guru-guru yang mempunyai pesakit kanak-kanak yang mengalami epilepsi perlu memaklum balas kepada ibu bapa pelajar mengenai rawatan ya, dan juga sawan jikalau terdapat sawan di sekolah, membincangkan ya keperluan untuk kelas lain ya selain daripada kelas mainstream ya, perlukah kelas tambahan, kelas inklusif atau pendidikan khas jikalau terdapat masalah pembelajaran. Guru-guru perlu mencetuskan persekitaran yang kondusif ya untuk meningkatkan kendiri pelajar ya yang mengalami pesakit epilepsi, menggalakkan pergaulan dengan rakan, melibatkan pesakit dalam sukan yang sesuai dan melibatkan pesakit epilepsi dalam aktiviti co-curriculum untuk meningkatkan interaksi sosial mereka dan mengurangkan penggunaan skrin. Dan guru-guru boleh menasihat kerjaya yang sesuai berdasarkan minat dan kebolehan kanak-kanak yang mengalami epilepsi. Dan itu saja ya pembincangan saya mengenai ancaman digital dan epilepsi. Terima kasih Profesor Wong. Memang banyak informasi yang kita boleh dapatkan daripada pembincangan Prof Wong ini ya. Dan kalau antaranya kalau kita perhatikan bagi pelajar-pelajar yang punya epilepsi, kita dapati memang antaranya ialah berlakunya kemerosotan pembelajaran, masalah kelakuan, dan juga kalau kita lihatkan dalam bentuk ada kesan juga terhadap jati diri pelajar-pelajar tersebut ya. Dan juga satu dari cadangan yang daripada Prof Wong yang saya rasa mungkin kita juga sebagai ibu bapa ataupun guru-guru juga mungkin boleh jadikan teladan di sini untuk menunjukkan satu bentuk teladan yang baik kepada anak murid. Kita macam contohnya ketam ya, Prof Wong kata anak jalan lurus tapi dia pun jalan sengit kan. Jadi dalam untuk itu tunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak kita, sama ada anak-anak ataupun pelajar-pelajar kita.